wartawan dah up 1,000 pun kau dah untung tau. Wartawan beritahu sekitar 1,000. Itu pun dah kira bersyukur kan kalau wartawan tolong. Kan? Seperti mana kawan kita pergi. Kan wartawan tu kawan kita. Kan? Dia pergi, dia kata dia sendiri ada kat situ. Dia tengok dekat sekitar 500, 700 itu je. Sebab kalau kita tengok pun, kita pernah pergi sana. Kita tahu ruang tu. Ruang yang dia duduk. Kita boleh sendiri boleh anggarkan kalau penuh banyak mana yang datang. Sebab kita pernah Yalah, agak berhimpun kat situ. yalah ruang dekat dengan pintu dua tu Kita tahu bukannya kalau besar penuh pun. pun berapa orang kita Jalannya tahu. tu. Kemudian dia ciong, dia kata ada lagi ramai kat bawah tu. Orang tua-tua dia malah jalan kaki. Kalau kau naik kenderaan, apa masalahnya? Orang lain lepas naik atas. Kenapa ada orang tua-tua yang tertinggal kat bawah sana? Tunjuklah gambar orang tua yang tertinggal tu. Tapi Tak nak. itulah saya sendiri, saya sebagai orang Kelantan ni, saya heranlah dengan pengikut PAS sendiri dah. Memanglah kita ni bergaduh dengan PAS daripada dulu sampailah sekarang. Tapi bila berbalik kepada isu politik, bila pemimpin dia orang boleh menerima macam tu, pengikut dia tu jadi macam bodoh ikut kata-kata. Sedangkan dulu segala tak menyumpah dengan Mahathir ni. Tapi bila dah Mahathir boleh buat macam ni, boleh tarik, boleh duduk depan dengan dia orang ni. Boleh terima, boleh memaafkan. Maaf tu biasa, kita faham. Boleh terima kemaafan. Tapi sebagai kita katalah, Mahathir dah buat kes memali macam tu. Sampai musuh hitam sampai sekarang berdendam dengan Mahathir. Tak boleh terima kenyataan. Apa ni, Tengku Razali pun kalau kita fikir, memang bergaduh dengan Mahathir, memang berdendam dengan Mahathir sampai sekarang. Tapi orang PAS ni boleh terima keadaan macam ni. Sedangkan Mahathir hanya nak mencari kepentingan dia dengan keluarga dia semata-mata. Tapi pengikut PAS ni tak faham-faham juga. Memanglah isu dia orang ni jadi pembangkang daripada dulu sampai sekarang untuk kerajaan Malaysia ni. Tak sudah dah, memang dia orang ni boleh jadi pembangkang orang Kelantan. Memang boleh cakap macam tu. Sebab dia punya pemikiran lah. Pemikiran agama lah tertanam dalam kepala. Itu dah satu. Kerana Dia agama lah dia kalau orang ni mudah terpengaruh. kalau anak dia tidak diusik, dia takkan berhimpun semalam. Mahathir ni bukan orang yang suka berhimpun. Dia bukan Kan orang dia dah yang berjuang jawab. di jalanan. Bang, kan dia dah jawab dengan KJ. Masa KJ orang panggil dia kat poskah KJ kan dia. Tun, kenapa tu marah saya dulu? Kan dia jawab kan, sebab kau lawan anak aku. Tu je jawapan dia je. Senang dia jawab. Sebab tu dia jangan usik anak dia, jangan usik kroni dia. Dia itu je. Kalau kau tak usik dia tak akan pergi buat himpunan. Dia tak minat pun dalam himpunan ni. Tapi Eh, sebab usik kroni dia, macam usik anak dia. Najib kena lah. Najib sekat semua yang kehendak dia tu Najib sekat macam Najib merintah. Tu je buat YMDB tu sampai daripada budak yang kecil sampai ke orang tua duduk ratik YMDB. Sampailah sekarang orang ratik YMDB. Dia punya naratif dia buat Mahathir ni, dia buat cerita ni. Sebab tu Memang aku selalu terkesan. sebab tu selalu aku bagi tahu dengan orang UMNO, kan. Kau disokong Muhyiddin, kau sokong Mahathir, kau sokong PAS, kan. Sepatutnya kau kena terima kasih dengan Anwar. Anwar di antara orang yang menghalang Mahathir dengan Muhyiddin waktu itu berancang untuk nak mengharamkan UMNO. Dan Bang ini saya diakui bang dan ini bang diakui sendiri ma, oleh ma, Zahid. bang Zahid mengaku. masa langkah Sheraton tu deh. Saya dah dapat jawapan. Saya kata dalam hati ada. Betul ke Mahathir ni bergaduh dengan Muhyiddin Yassin? Masa langkah Sheraton tu deh. Bagi saya tu perkara yang tak logik bergaduh. Itu hanya wayang Mahathir tak nampak dia ni bergaduh dengan PH, tapi dia larikan dulu puak-puak ni, dia tak kena ke dia. Yang kenanya Muhyiddin Yassin yang geng tebuk atap. Tapi penanya saya nampaknya itu adalah rancangan Mahathir nak mengelak daripada perjanjian dia dengan Anwar Ibrahim nak gantikan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Dia tak nak bagi macam mana tak nak bagi Anwar Ibrahim. Dia buat macam tu. Tapi dia tak kena. Yang kenanya geng-geng tebuk atap Muhyiddin Yassin dengan geng-geng. Itu yang kena. Tapi bagi saya itu adalah hanya lakonan Mahathir sebagai director yang buat cerita tu. Nak suruh dia ni memang sebab dia daripada dulu bang sampai sekarang ni saya tengok kisah-kisah tak pernah kena ke batang hidung dia. Marilah kes macam mana pun semua orang lain yang jadi kambing hitam dia. Itu yang saya nampak Mahathir ni. Memang dia punya persepsi dia ni dia buat kepada orang Melayu sebab dia memahami perangai orang Melayu. Itu saya nampak dia ni boleh menciptakan benda ni sampai ni keluarga dia siapa tak kena. Yang kenanya semua kambing-kambing hitam yang lain. Ibarat dia ni director, okey yang ni pelakon ni nak masuk. Tolak pelakon ni jadi masukkan pelakon ni. Itu perangai Mahathir. Sebab tu dia nak cari kes Anwar yang kes sekarang ini.
kes waktu Anwar je Perdana Menteri sekarang ni, salah laku Anwar dia tak jumpa. Kalau dia jumpa, dah lama dah dia dedah kan. Dah lama dah dia masuk dalam memorandum tu. Tapi dia tak jumpa. Yang dia jumpa apa? Yang dia jumpa akuan berkanun tahun 1999. Yang itu. Yang itu yang dia baca tu. Tahun 1999. Wartawan pula tanyalah sikit sepatutnya. Tun, tahun 1999 ni Tun. Waktu itu siapa Perdana Menteri Tun? Kan? Kalau betul, kalau Tun percaya bahawa itu perbuatan Anwar, Tun Perdana Menteri waktu itu kenapa Tun tidak siasat? Selepas pada Tun, Perdana Menteri siapa dia? Pak Lah. Kenapa Pak Lah tidak siasat? Banyak Perdana Menteri selepas itu. Tidak ada siasat pun. Bahkan Anwar mencabar supaya ditubuhkan Suruhanjaya bebas untuk siasat akuan bersumpah tu. Tapi kenapa tak buat? Sebab itu Anwar cakap dalam parlimen, dicabar dalam parlimen pula. Siapa nak dedahkan? Dedahkan sekarang. Bangun, dedahkan. Tak ada siapa yang bangun. Jadi hari ni dikutip balik isu tu. Sebab dah tak ada isu. Nak cari isu penyelewengan tak ada. Last kali, hantar memorandum dengan kandungan sampah. Cerita pasal orang rakyat susah. Rakyat ramai tak makan. Cerita pasal bunuh diri. Kalau macam tu berat lah. Mana-mana Perdana Menteri. Berapa ramai kes jenayah? Saya tak tahu. Takkan orang accident dekat Pantai Timur tu pun salah Perdana Menteri. Orang bunuh diri putus cinta pun kau salah kat Perdana Menteri. Bang, bagi saya nampak macam ni satu bang. Contoh pasal isu beras. Pasal isu harga barang ni. Mahathir ni memerintah Malaysia ni 22 tahun. Sistem dalam Malaysia ni dalam kepala otak dia semua. Yang mana-mana toke-toke, yang mana-mana AP beras semua ni semua dia kontrol. Saya nampak bila Nur Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia yang game kepada toke-toke beras ni buat yang dia punya kata-kata semua ni, dia yang kontrol. Jadi siapa-siapa yang naik, dia boleh kontrol situ. Jadi siapa jadi Perdana Menteri, dia tu yang kena. Sedangkan saya nampak memang cerita ni, toke-toke beras ni semua hidup zaman Mahathir lah semua. Tu pasal bila Najib jatuhnya kerajaan 2018, dia pernah pesan dengan orang UMNO. Dia cakap apa? Kalau satu masa UMNO ni dah ada kuasa, jatuh. Jadi duit-duit akaun UMNO ni mana nak kena simpan? Dia pesan nak kena simpan mana? Simpan di Pejabat Perdana Menteri dengan rumah Perdana Menteri. Tu pasal bila Pung Najib jatuh malam tu, esok pagi tu orang pergi attack dah Pejabat Perdana Menteri ambil duit berjuta-juta. Dia dah tahu, dia dah pesan macam tu. Sebab sistem ini buat. Itu yang Mahathir boleh polis boleh ambil dekat pejabat dan duit UMNO tu beratus juta. Lepas tu duit tu pergi ke mana tak tahu. Okey, kita bagi Cik Herman. Cik Herman. Tak betul statement jumpa ratus juta dalam pejabat Perdana Menteri tu. Tak ada apa-apa laporan pun tentang tu. Tapi tak apalah, tu satu cerita lain. Yang tentang semalam punya perhimpunan tu, wakil-wakil Bersatu PAS tak datang dah diulas. Dah lama dah. Itulah baru masuk kan. Tapi kau boleh tambah. Tapi aku cuma nak menyatakan dekat sini lah. Jadi yang mana-mana hadir semalam ataupun mana-mana yang kononnya nak menyokong usaha semalam tu, korang kena fikir balik lah. Kononnya surat tu nak minta Perdana Menteri turun dan sebagainya. Tetapi kalau wakil pembangkang yang sah, yang ada kerusi-kerusi parlimen dan boleh menubuhkan kerajaan sendiri tidak datang, jadi yang nak ganti tu siapa? Mahathir tak layak. Dia tak ada kerusi parlimen. Papa Gomo ke, Papu Kari ke, siapa-siapa yang datang semalam tu, tak ada seorang tu pun yang boleh jadi kerajaan. Tak ada wakil pembangkang langsung yang sampai, yang boleh jadi kerajaan. Jadi kau hantar memorandum tapi tak ada orang kata backup daripada bakal pengganti kerajaan perpaduan ni. Apa guna korang berimpun? Kan? Apa guna memorandum tu? Dan kita pun tahu satu, pintu 2 tu bukan pintu untuk serah memorandum. Kau nak serah memorandum pergi pintu 3 bang. Pintu 2 tu pintu backdoor untuk orang istana keluar masuk. Tu bukan sebab tu mereka yang sampai semalam tu disekat dekat rasa 100 meter daripada pagar lagi. Maknanya memorandum tu tak sampai pun. Tak dibawa masuk ke dalam istana langsung. Jadi yang rasa macam memorandum tu dihantar tu korang semua memang basah je lah kena kencing semalam. Tak jumpa pintu ke?
Nah, pergi pintu 2. Pintu Tak 2 jumpa tu pergi pintu lah tu. salah Sebab pintu. dah biasa ikut atap. Kalau kau tahu istana ni, pintu 3 kalau kau nak hantar memorandum. Pintu 2 untuk pekerja-pekerja istana keluar masuk, hantar barang dan sebagainya, yang kerja pejabat. Pintu 1 untuk tetamu-tetamu. Apa benda lah korang ni, pergi istana pun salah pintu. Kata dia dijemput. Patutnya pintu 1 lah. Patutnya pintu 1 lah kalau dijemput. Ataupun sekurang-kurangnya kau nak hantar memorandum saja pintu 3. Tapi tengok pegawai istana sendiri dah buat laporan polis, mengatakan ini adalah klaim yang salah, kau mempergunakan nama agung dan institusi istana. Siaplah kau. Jadi macam Sanusi lah, bukan kita yang buat report, bukan kerajaan yang buat report, tapi bila istana negara yang buat report. Pihak polis akan segeralah hadapnya kutip si Cikubat tu kerana mempersendakan yang di-Pertuan Agong dan institusi istana. Takkanlah bekas 2 kali PM tak tahu. Peraturan. Okey, sekejap. Kita bagi Papa Gorilla sekejap. Okey. Okey, Papa Gorilla buka mic. Perhimpunan tu semalam adalah perhimpunan yang sia-sia belaka. Tak ada apa-apa pun, tak ada impact langsung. Saya rasa buatlah macam tu pun tak, Sultan takkan layan punya. Macam mana dia orang nak layan kalau benda yang kata orang tu yang bukan-bukan kan. Saya tengok pun dekat dia punya tu pun yang memorandum tu pun macam tak logik. Orang bunuh diri dekat memorandum. Siapa yang bunuh diri? Masalah kes apa? Kes apa? Masalahnya sekarang ni yang saya tahu data lah, tunjuk data. Data pun tak tunjuk. Cuma dia cakap tu je bunuh diri. 33 bulan dia perintah tu. Itu memang banyak. Itu memang ada. Orang gantung diri. Itu memang betul. Itu memang nyata. Tapi masalah itulah. Tak tahulah dia orang ni kenapa dia orang tak boleh tunggu tak boleh tunggu 4 tahun lagi Satu dia kata rakyat tengah susah ni, berapa orang yang tak merah putih ni? Masalah itu jadi masalah tu dia orang ni. Lagi satu, dia orang ada dapat tak KFC? Saya nak tanya. Dia orang macam yang tebuk atap yang dia orang buat dia yang dulu tu, ada tak Sultan bagi KFC? Tak ada kan? Itu menunjukkan itu yang menunjukkan dia orang ni dah sia-sia lah. Dulu wartawan pun dapat. Wartawan pun dapat KFC. Dia gini bang, kalau kita nak jatuhkan kerajaan macam tu, tak payah sibuk-sibuk hantar memorandum atau hantar apa. Buat sidang media macam Zaid Amidi buat. Confirm. Betul. Itu yang selalu aku cabar tu. Ketua parti yang cakap confirm jatuh. Itu yang cabar. Media je. Tak alih-alih je. Buat sidang media je. Tak perlu nak kata orang tu nak TikTokers yang cakap okey besok kita tukar gini. Itu semua tak ada lah, tak betul lah. Dia buat sidang media, ketua parti yang datang, itu pun betul. Itu memang confirm jatuh. Kalau ZIBD yang cakap, confirm jatuh. Confirm. Dengan siapa tu? Macam Zaid dulu, bila dia cakap dengan Muhyiddin, Muhyiddin tak datang kan. Last sekali Zaid buat sidang media mengatakan berapa jumlah ahli parlimen yang berada di belakang dia waktu itu telah menarik sokongan. Barulah Muhyiddin pergi jumpa Agong menyatakan dia tidak. Patutnya kalau dia ada, letaklah wakil seorang buat kursi. Tak payah nak tunggu parlimen. Benda ni lambat lagi parlimen. Masalah dia orang ni sebenarnya memang tak boleh nak tubuhkan kerajaan. Nak tubuhkan kerajaan mesti nak ketua parti. Tak jalan. Tak boleh nak pakai individu, tak boleh. Ketua parti. Tapi kita tahu perancangan Tun sebenarnya dia tahu. Tun ni tahu memang tidak ada jalan. Tapi dia nak buat benda ni supaya mengganggu politik, kestabilan politik dan pelabur tidak datang. Dan akhirnya terlah daripada kata-kata dia sendiri daripada mulut dia dalam TV tu. Dia menyeru agar negara lain jangan datang Malaysia.
Itu sebenarnya matlamat dia. Supaya Dia pelapor gini tidak bang. datang ke Malaysia. Di strategi dia gini tau. Bila aku cakap gini, bila aku kena tangkap, itu yang dia dah dapat. Kau faham tak? Kalau misalan kalau Tun kena tangkap, nanti sokongan tu makin banyak sokong dia tau. Itu yang dia cakap yang bukan-bukan tu supaya dia kena tangkap. Ini cara saya lah. Nampak? Dia Ah, dia 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 nak buat macam Anwar lah. Bila Anwar ditangkap, dia gerakan nak rakyat. dapat gerakan rakyat, simpati lah untuk Dan rakyat lah. sebenarnya, story lah ada gerakan. Kalau dah dia sendiri bertanding hilang deposit, kau ingat kau nak bangkit ke kalau kau kena tangkap? Ha. Tak Tapi adanya. Anwar Kau sendiri pun ditolak kat Langkawi. tapi Anwar dia tak buat macam tu. Tak, Anwar ni dia biarkan aja tak apa. Mahkamah lah. Pasal mahkamah lah. Mahkamah lah. Biarkan Okey, kita bagi aja dia. Castello. Ah. Kita bagi Castello dalam kebun tu. Castello? Buka mic. Castello. Hanya Abah satu ya. Abah bermakna sama kini 2 kali Perdana Menteri rupa dapat Perdana Menteri yang bodoh. Dia tak tahu protokol pergi ke sana macam mana. Pintu mana nak hantar memorandum, pintu mana yang nak bertemu agung dan pintu mana yang dia pergi tu. Itu ya. Bermakna sama kita dah tertipu dapat pemimpin yang paling bodoh. Lagipun kita dah tahu rakyat pun dah tak menerima dia. Sebab pilihan raya gitu dia pun hilang deposit. Patut dia dia tu kan. Macam mana penerimaan rakyat Malaysia. Kalau dia faham, dia akan tahu. Patut dia dah undur dah. Umur pun dah lanjut. Patut dah ke masjid dia dah tu. Itulah yang dapat Abah nak cakap man. Memang Abah pun setuju dengan topik yang dia apa tu. Itu yang Abah nak masuk tu, nak dengar yang sebenar. Abah pun tak berapa pandai fakta-fakta ni kan. Tapi bila dah beri peluang ni, Abah cakap lah apa yang boleh Abah cakap. Kan, itulah. Okey. Betul tu Abah, betul tu. Yo, Assalamualaikum. Macam mana nak angkat sumpah pintu istana pun tak tahu lagi mana nak pergi. Itu yang Abah cakap. Angkat sumpah macam mana? Abah dengar dari cara tadi bermakna pintu 3 untuk bandar Belenam, pintu 2 untuk apa? Dan kalau nak impor agung pintu mana masuk? Dia mesti tahu sebab dia 2 kali bekas Perdana Menteri. Bermakna istana ni dah permainan dia dah. Takkanlah dia tak tahu protokol tu. Tapi pasal dibawa orang-orang bodoh, nasib baiklah Abah tak pergi sama jadi bodoh. Baik. Yo. Last kali yang jumpa Agung semalam Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim. Kau duduk pagar tu. Betul. Itu Allah nak bagi petunjuk kan. Hari yang sama. Siapa yang benar yang pergi jumpa Agung kan. Gerak dulu. Thanks. Ya, Abah ni dalam kebun ni. Coba kita bagi Adam. Ya. Adam turun dah. Jatuh ke turun? Dia ada kerja, dia cakap tadi. Dia kata dia ada kerja. Aku haraplah selepas banyak kali peristiwa membuktikan bahawa ini suatu penipuan, hanya propaganda nak menaikkan semangat penyokong je. Pasal dia tak mahu penyokong dia down. Kan, penyokong dia down sekarang ni. Kita tengok pun semakin lama. Kan, dalam grup dia orang pun dah berbalah. Kan, aku tahulah dalam grup Walabok tu pun, dia orang dah persoalkan kenapa pimpinan PN tak hadir semalam. Dia kata kenapa kita je yang bersungguh-sungguh nak jatuhkan Anwar ni. Mana dia pimpinan Perikatan Nasional? Kan? Kenapa kita saja yang bersungguh-sungguh? Jawapan dia mudah je sebab engkau yang bodoh. Dia tahu memang tidak ada jumlah dan tidak boleh jatuhkan Anwar. Dia orang tahu sebenarnya. Engkau orang tu yang bodoh. Percaya cakap Mahathir. Pasal Mahathir ni, dia ajak engkau orang berhimpun sebab anak dia. Sebab anak dia kena usik. Sebab kroni dia Daim tu kena usik. Sebab tu dia ajak kau berhimpun. Bukan kerana masalah rakyat bunuh diri ni. Zaman dia ni bukan bunuh diri. Rakyat dibunuh di Memali. Nak beritahu ni. Pada Walaon ni. Kau kata Anwar Ibrahim orang bunuh diri kerana salah Anwar Ibrahim. Kan? Cek dulu fakta. Bawa dulu statistik. Berapa banyak kes bunuh diri oleh kerana tak makan. Kemudian cek
Yang bunuh diri tu sebab apa? Kan putus cinta ke? Kan dia banyak hutang alung ke? Cek dulu. Barulah sembang dengan Agong. Kau nak mengadu dengan Agong, benda mengarut. Kau ingat Agong tu bodoh ke? Agong ni setiap minggu dapat taklimat lah daripada menteri. Sebelum mesyuarat kabinet, Perdana Menteri akan jumpa Agong dulu. Dia akan bagi taklimat tentang ekonomi negara macam mana, inflasi sekadar turun ke naik, pelaburan banyak mana, pertahanan negara kita macam mana. Perdana Menteri tugas dia bagi taklimat kepada Agong. Semua Agong tahu dengan data sekali. Kau ingat Anwar Ibrahim jumpa Agong cakap mulut aja ke? Tuanku, kita punya inflasi turun sekarang 1.5%. Macam tu je. Dia buat data. Kalau pelaburan, dia bagi data. Dia kan cakap dengan Helio je dengan Agong. Jadi Agong dah ada data. Dia dah ada benda-benda bukti hitam putih. Kau nak bawa memorandum sekeping kertas, nak katakan bahawa Perdana Menteri ni gagal kerana ramai kes bunuh diri. Perdana Menteri ni gagal sebab apa? Oh, negara lain mentertawakan Malaysia. Negara mana yang tertawakan Malaysia ni? Bahkan data menunjukkan di Asia, kita punya ranking negara dah tinggi. Naik sekarang. Itu data. Masa hari pertama Anwar akan sumpah pun dah tunjuk dah macam mana negara luar menghormati kita. Perdana Menteri daripada negara luar berebut telefon. Perdana Menteri kita. Baru berapa minit je Anwar akan sumpah. Baru Anwar buat PC. Dah ada dah panggilan tengah PC tu. Ada panggilan daripada Turki. Erdogan telefon. Ustaz Tahniah. Terpaksa Anwar berhentikan dulu PC. Jawab telefon. Di pejabat telefon datang. Bertalu-talu pemimpin. Sultan Brunei turun sendiri. Bukan lautan resmi. Turun satu hari. Jumpa Anwar Ibrahim. Dia bawa kereta. Anwar ada sebelah. Bagaimana dia menghargai Anwar Ibrahim? Kalau dia balik, maka hari dia balik. Lautan resmi datang kali kedua. Lautan pertama tu dia datang. Bukan lautan resmi. Datang semata-mata nak ucap tahniah. Anwar jadi Perdana Menteri. Itu sambutan negara luar kepada Anwar Ibrahim. Bukan maksudnya Din Cirit. Din Cirit jadi Perdana Menteri, lepas angkat sumpah, dia duduk menung dengan pejabat dia, duduk tunggu siapa nak call ni. Dia duduk menung lah. Pandang telefon tu kan, tak ada pula panggilan ni. Takkan tak ada negara lain tahu aku dah Perdana Menteri ni. Tak ada ucapan tahniah pun. Tak ada. Last kali dia sendiri yang call. Dia sendiri yang call Jokowi. Bangga pula tu tunjuk live. Benda bodoh yang dia buat, dia tunjuk bagi rakyat Malaysia tengok. Dia call Jokowi. Pak, saya Mahidin Yassin, Pak. Saya baru lagi lepas tebuk atap, Pak. Lepas tebuk atap, saya angkat sumpah, Pak. Sekarang saya Perdana Menteri. Jokowi kata apa? Tak apalah, tahniah lah. Itu je Jokowi. Dia ingat Jokowi rasa bangga dia tebuk atap. Jadi Perdana Menteri. Di situ dah nampak dah maruah seseorang Perdana Menteri. Bagaimana negara luar menghargai dia. Bagaimana Anwar berdepan dengan polis dunia. Siapa dia? Amerika Syarikat. Depan Joe Biden. Dia boleh cakap direct je dengan Joe Biden. Bukan setakat kenyataan resmi. Bukan setakat cakap PBB. Depan Joe Biden. Dia bercakap dengan nada yang tegas. Ada Perdana Menteri lain berani buat macam tu. Depan Presiden Amerika Syarikat. Risiko besar tau. Kita pelaburan masyarakat, pelaburan dia tinggi kat Malaysia. Kau ingat Anwar tak fikir benda tu? Dia fikir. Tapi kerana perjuangan Palestin, dia lepaskan juga. Depan Joe Biden. Masalah kau ikut tak ikut, itu bab lain. Tugas aku, bawa suara rakyat Malaysia. Ni, Mahathir nak cerita pasal dia pejuang Palestin. Anwar daripada Menteri tak guna. Zaman kau dah tahun 2002, kau boleh benarkan kapal Israel berlabuh dekat Malaysia. Ni, Mahathir Mohamad nak beritahu. Ni, walau-walau yang baru, budak-budak yang baru sunat laser ni, yang tak tahu cerita ni. 2002, dia benarkan kapal berlabuh kat tengah negara kita. Bukan setakat berlabuh, pasukan kriket Israel masuk ke negara kita main kriket. Siapa bantah pasukan kriket, ditahan dalam penjara oleh Mahathir Mohamad. Termasuk Allahyarham Salahuddin Ayub kena tahan. Dr. Hatta Ramli, Dr. Mahfuz Omar yang sekarang berada dalam Parti Amanah. Ini dulu bekas pemimpin PAS yang berjuang melawan Israel. Berjuang sungguh-sungguh menghalang pasukan kriket Israel. Mahathir benarkan pasukan kriket Israel masuk, yang menentang itu dipenjarakan. Ini Mahathir Mohamad. Bang, Abang Wan cuba fikir dalam amanah tu kan, macam Saifuddin, siapa tu? Salahuddin. Dia orang ni kan daripada PAS kan. Dia yang banyak yang kena tangkap semua pemimpin yang dia bekas-bekas PAS daripada amanah Betul? yang
Yelah, kalau yang daripada PAS yang sekarang, yang kekal daripada PAS sekarang ni, ada tak dia orang masuk kena kegeletaan? Saya rasa tak ada lah. Itu Kau jadi beritahu aku daripada presiden, timbalan ah, presiden, naik presiden PAS. Siapa yang pernah masuk penjara dalam perjuangan? ah. Tak ada. Tak ada. Itulah yang daripada parti amanah tu yang saya nampak kan, yang masuk yang kena ISA ke apa ke, semua yang kena tahan. Semua daripada parti amanah tu. Itu dia dulu daripada asal daripada PAS. Itu yang keluar daripada PAS. Yang itulah yang pejuang-pejuang itulah macam Ahmad Sabu. Saya tak nampak lagi tau daripada pemimpin PAS yang asal yang pernah masuk di penjara kan. Saya tak pernah. Saya tak pernah dengar lagi. Daripada situ kita dah nampak lah. Itulah sebenarnya yang keluar daripada PAS tu, itulah perjuangan sebenar PAS sebenarnya. PAS yang original yang keluar daripada amanah. Dia lawan Israel ni, lawan habis-habisan. Masuk penjara pun tak kisah dia orang lawan. Sebab tu dia menghalang pasukan kriket itu. Dan Mahathir membenarkan pasukan kriket masuk. Dia benarkan kapal Israel berlabuh. Dia masuk zaman Pak Lah pun masih lagi dibenarkan. Bahkan dibenarkan mendarat pula. Mula-mula berlabuh aja dibenarkan. Kemudian zaman Pak Lah tahun 2005, dibenarkan mendarat. Maknanya tapak kaki orang Israel ni boleh pijak bumi kita ni. Di zaman Pak Lah. Lepas tu zaman Muhyiddin lagi hebat. Bukan setakat boleh berlabuh. Bukan setakat boleh mendarat. Kapal terbang pesawat Israel. Bukan pesawat komersial tau. Pesawat pejuang. Pesawat pejuang Israel dibenarkan melalui ruang udara Malaysia, lalu atas serban Haji Hadi. Boleh lalu. Zaman 33 bulan mereka jadi kerajaan. Yang nak cakap Islam ni. Zaman Din Cirit, aku nak bagi tahu ni. Orang yang tak tahu apa cerita ni. Buka balik. Tahun 2021, pesawat Israel dibenarkan, diberi keizinan. Bukan menceroboh. Diberi keizinan lalu di ruang udara Malaysia. Pada waktu itu, Indonesia tidak membenarkan. Tapi kerajaan Din Cirit, yang kononnya memperjuangkan Melayu Islam ni, kan, membenarkan pesawat Israel lalu atas serban Haji Hadi. Haji Hadi diam, tak boleh kata apa, pasal apa? Mulut penuh dengan dedak. Hari ni duk sembang, Anwar ini bukan tegas lawan Israel. Hari ni Anwar lah yang memula mengharamkan sekarang ini. Kapal yang berlabuh kat negara kita. Berlabuh pun tak boleh. Tak boleh singgah kat Malaysia. Bukan setakat kapal Israel. Kapal negara luar yang berurusan dengan Israel, mereka pun tidak boleh dibenarkan berhenti dekat pelabuhan kita. Ini ketegasan Anwar Ibrahim. Bukan sekadar kata, dia buat dengan perbuatan. Tapi kalau tanya Haji Hadi, dia kata apa? Tak tegas lagi. Tak tegas lagi. Dia nak sampai Anwar pikul senjata, Anwar pergi dekat tu, kat Gaza tu. Dia nak macam tu. Kan? Dia nak macam tu. Salah dia sendiri tak boleh pergi Timur Tengah. Dia bukan tak berkecuali. Kalau dia pergi, Timur Tengah. Kenapa? Berkecuali. Kenapa pula dia suruh Anwar pula pergi ke Israel sana? Suruhlah dia orang kan Islam sejati. Dia cakap kan, dia orang yang pergi. Apa jadahnya. Hantar unit amal tu pergi. Betul. Itu aku cakap. Aku cakap dengan on. Kau sembang kat room boleh lah. Kenapa kerajaan tak benarkan kita pergi? Kita sanggup aja pergi berjuang. Tak payahlah. Kalau kau duduk dalam kotak TikTok pun, baru berhujah sikit pun kau dah koyak. Mental tak kuat. Baru berhujah sikit pun dah koyak. Maki hamun mencarut bagai keluar. Mental lemah. Kau nak pergi berjuang ke Israel, tak payahlah. Orang yang pergi ke Israel, lawan Israel ni, dia kena ada kekuatan mental. Mental kena kuat. Kerohanian kau kena tinggi. Sebab itu, tentera Hamas ni, orang-orang Palestin yang nak masuk askar tentera Hamas ni, dia tapis ketat. Bukan semua orang badan besar, sihat-sihat boleh masuk. Dia tapis mental kau. Kerohanian kau. Kau orang beribadat tak kira ibadat. Solat tak solat kau. Masuk baru masuk tentera Hamas. Bukan sekadar kau sembang aja pumpang-pumpang dalam TikTok. Lepas tu nak pergi sana. Nak bagi tahu on. Nak bagi orang tua ni. Duk sembang-sembang ni. Kata Anwar tak kuat. Kan? Pejuang PAS ni sanggup mati. Tak payahlah. Kalau kau sakat duk kampung. Dengar orang Cina bakal merecun pun kau dah maki hamun. Memekak. Tak boleh tidur. Ini bunyi merecun je pun. Tu kau nak pergi Palestin. Roket hari-hari siang malam berbunyi kat sana. Kau nak berjuang. Berjuang negara Malaysia ni dulu. Betulkan parti kau tu dulu. Kan? Sebab tu Islam ni kata, keselamatan ni tempat kita tinggal tu dulu, utama.
Sebelum kita nak bantu orang, pastikan tempat kita tinggal dulu. Kita dengan keluarga kita, dengan saudara Islam kita, dengan masyarakat kita. Yang itu kita pertahankan. Mana yang jauh, tak ada keupayaan bagi kita, kita bantu. Sebalik upaya kita bantu.